Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala subhanaka la ilma lana illa innaka antal alim. اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ربي زدنا علما ورزقا اللهم نور كما نورت الأرض صلى الله. Kata seorang arif, situ kah? Situ. Pakai pa matan. فكيف يرفع غيره فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا ما كان هو lahu wadi'an. Itulah kataan dalam matan hikam Ibnu Athaillah rahimahullah. Ini kataan hikmat daripada Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Abdul Karim bin Ibnu Athaillah. Dalam hikamnya dia kata pakai pa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Jadi maksudnya, maka betapa dapat mengangkatkan yang lain daripadanya, daripada Allah. Arti bagaimanakah yang lain daripada Allah? Maknanya makhluk, bagaimana makhluk boleh mengangkat atau boleh memberi akan hajat kita, atau bagaimanakah boleh menolak daripada bala dan kesusahan oleh makhluk atau oleh orang yang lain daripadanya Allah. Makna bagaimana makhluk atau bagaimanakah seseorang boleh mengangkat atau boleh menolak suatu yang menimpa ke atas kita. Itu maknanya. Sedangkan perkara yang mengenai ke atas kita itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang meletaknya. Oleh itu, tak kala Allah Ta'ala sendiri yang meletak susah payah yang menimpa ataupun bencana yang menimpa ke atas kita daripada Allah yang mentakdirkan akan kita ditimpa sesuatu kesusahan atau bencana. Jadi Allah Ta'ala lah yang mengenakan
Allah Ta'ala lah yang menghendaki atas diri kita sesuatu kesusahan, ataupun Allah Ta'ala jugalah yang menyempurnakan segala hajat kita. Oleh itu maka betapakah perkara yang diletak oleh Allah, orang lain tentu tidak boleh mengangkatnya. Bahkan Allah Ta'ala sendirilah yang mengangkatnya. Oleh itu kita menumpu, memohon akan bahawa hajat kita itu dapat dicapai oleh kita daripada kehendak dan daripada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hajat kita yang kita minta pertolongan sesama kita manusia, itu hanya sebagai kita pandang wasilah sahaja, atau kita pandang sebagai sebab, sebagai sesuatu yang kita jadikan sebab. Kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ada daripada sebab dan musababnya. Oleh itu tidak salah kalau kita minta atau memohon pertolongan secara lahir daripada manusia ataupun makhluk, sedangkan hati kita tidak lalai, tidak lupa, dan tidak merasakan, tidak iktikad langsung yang manusia boleh menyempurnakan hajat kita, yang memberi hajat kita atau menolak bala bencana daripada kita, sebenar-benarnya adalah daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu dengan manusia itu hanya merupakan suatu wasilah atau suatu perantaraan sahaja. Maka tidak salah kalau kita berikhtiar, berusaha ataupun mengubati apabila kita ditimpa suatu kesakitan, sedangkan perkara ini tidak dilarang oleh syarak. Bagaimanapun hati kita adalah tetap dan teguh pendirian adalah memohon, meminta kesempurnaan hajat kita sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Tak salah. Di sini kata dia, maka betapa dapat mengangkatkan, makna oleh yang lain, makna jadi fa'il, kita takdir oleh. Maka betapa, makna bagaimanakah dapat mengangkatkan, makna mengangkatkan akan bala ataupun kesusahan atau kesakitan oleh yang lain daripadanya Allah. Tu barang yang telah ada ia barang menghantarkan baginya, bagi barang itu, dan ia Allah jua yang memerintahkan segala pekerjaannya. Tengok baca balik. Barang yang telah ada ia Allah, betulkan dhamir. Barang yang telah adalah ia Allah menghantarkan atau meletakkan baginya, bagi barang tu. Jadi artinya perkara, barang arti perkara yang dialami oleh kita, sama ada sakit, sama ada kesusahan, sama adanya bala bencana, ataupun memberi kesihatan, kesenangan, rezeki dan sebagainya, semua hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Oleh itu kalaulah kita ditimpa ataupun ditimpa suatu kesusahan atau bala kesakitan, jadi kita memohon pertolongan ataupun memohon untuk mengubatinya daripada usaha ikhtiar manusia yang telah merawati kita. Hakikatnya pada zahir sahaja, hakikatnya pada zahir sahaja. Padahal
betul-betul kita jagakan hati kita, betul-betul kita faham, betul benar kita yakin yang sebenarnya yang mengangkat bala, yang memberi kesenangan, memberi hajat kita tercapai adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita faham yang meletak bala Allah, dia jualah yang mengangkatkan dia. Hakikatnya begitu. Hati kita tak berubah, hati kita tidak langsung mengatakan manusia yang mengangkatkan bala bencana daripada kita. Langsung kita tidak mensekutuwi Allah dengan yang lain. Bahkan manusia itu kita pandang sebagai hanya suatu wasilah atau perantaraan sahaja. Ini tidak salah, kita melakukan suatu kaedah bagi mencapai kepada kejayaan kita ini. Usaha ikhtiar memang dibenarkan oleh syarak, karena Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ada hubung kait antara suatu sebab dan menghasilkan musabab. Sebab juga Allah Ta'ala yang menjadikan, musabab juga Allah yang menjadikan. Musabab yakni hasil tindak balas daripada sebab. Sebab usaha, sebab bekerja, musabab mendapati kejayaan, mendapati rezeki. Sebab usaha dan kerja, musabab ialah kehasilan yang kita dapati. Maka sebab juga Allah Ta'ala yang menjadikan pada kita wujudnya sebab. Musabab yang kita hasilkan juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala sendiri musabbib ataupun yang membuat sebab. Allah yang menjadi, dialah Allah lah yang membuatkan akan sebab-sebab tersebut. Contoh kita kata sebab kita berubat, sebab kita menelan ubat, itu sebab. Contoh musabab ialah hasilnya sihat walafiat, sembuh hilang sakit, itu musabab. Maka yang menjadi sebab yakni ubat adalah Allah. Yang menghasilkan musabab pada kita sihat wal afiat adalah Allah. Allah itu disebut musabbibu, yang menjadikan sebab. Musabbibul asbab, yang menjadikan sebab, yang membuatkan sebab Allah sendiri. Itu maknanya. Maka di sini dalam hikam kita kata bagaimana mengangkat oleh orang lain barang yang telah ia Allah meletakkan dia. Itu hakikat pandangan hati. Ini suhud dan pandangan di hati kita duduk situ. Pandangan hati kita begitu, yakni kita pandang Tuhan yang meletak sesuatu ke atas kita, Tuhan juga yang mengangkatnya daripada kita. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejap dan kemas begitu di hati kita. Kita tak berubah-ubah walaupun kita hanya melakukan suatu usaha dan ikhtiar sekalipun. Itu makna. Dan ia Allah, dan ia Allah jua yang memerintahkan segala pekerjaannya. Segala pekerjaannya pekerjaan Allah. Jadi Allah Ta'ala lah yang merintah segala-gala pekerjaan dia. Memberi kepada kita apa saja. Dialah sebenarnya. Begitulah hakikat pandangan di hati kita. Kena tahqiq, mahunya tahqiq atau mengejakkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita suci dan bersihkan hati kita daripada melakukan suatu syirik dengan Allah, syirik yang tersembunyi. Bila kita pandang yang lain mendatangkan manfaat, lain pada Allah juga boleh mendatangkan mudarat, maka telah kita jatuh diri kita
di dalam kesalahan syirik. Syirik salah. Sebab itulah syirik-syirik ni banyak sekali, ramai, sangat ramai hamba-hamba Allah Ta'ala yang membuat syirik dengan Allah, mensekutuwi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik mana? Syirik khafi, syirik tersembunyi dalaman, yakni kita hanya pandang akan yang lain. Kalau pandang yang lain itu sekadar ikhtiar, sekadar usaha, sekadar hanya sebagai suatu wasilah atau perantaraan, itu tidak salah. Sebab hati kita tak berubah daripada kembalikan kepada Tuhan sendiri hakikatnya. Itu makna. Dan yaitu Allah, dan yaitu Allah yang kuat. Allah Ta'ala yang kuat. Kita begitulah, hati kena sentiasa syuhud, kena sentiasa kita pandang, dan sentiasa ada di hati kita akan rasa mesra dengan Allah Ta'ala ni. Jangan jadi berubah hati kita bagaimanapun keadaan yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan iaitu Allah yang kuat. Kita pandang Allah Ta'ala yang kuat dan yang kuasa. Yang kuat dan yang kuasa sebenar adalah kuasanya Allah. Ini perkara yang kita rasakan, zauq atau sera dalam hati kita. Biar sera dalam hati kita, kita suhud dan kita pandang, biar terasa di hati kita ni ada kemesraan dengan Allah, ada rasa kasih sayang kepada Allah Ta'ala, ada rasa zauq, iaitu kita pandang yang kuat ialah Allah sebenar-benarnya, yang kuasa juga Allah. Sampailah kita kepada tauhidkan Allah, dan lain daripadanya Allah, yakni makhluk, dan lain daripadanya Allah itu yang dhaif, daya lemah belaka-laka. Situ kita kena duduknya. Hati kita kena suhud sokmo dengan Allah Ta'ala ni. Biar kita serah, sapa, suhud pada Allah Ta'ala. Yang lain daripada Allah, yakni makhluk semua, adalah yang dhaif, daya lemah. Tidak ada yang kuasa, tak ada siapa yang kuasa. Makhluk semua adalah hamba Allah Ta'ala belaka, yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala belaka-laka. Itu mana. Kata seorang arif, ni cerita seorang arif, orang sufi yang alim dengan Allah. Ni arif pun makna yang kenal akan Allah dengan sebenar-benarnya. Hati orang arif sentiasa memandang kepada Allah, sentiasa syuhud kepada Allah Ta'ala. Hati tak lupa dan tak lalai daripada memandang dan mengingati Allah. Sentiasa hati sentiasa memandang, ingat akan Allah. Tidak jahil, tidak jahil. Walaupun bercampur dengan makhluk, walaupun bergaul dengan manusia ramai, maka hati tak berubah, hati tak jadi berubah. Dengan bahawa sentiasa duduk kemas, sentiasa duduk kejap memandangkan Allah Ta'ala. Hati dengan Allah, walaupun pada zahirnya
berhubung dengan manusia, bekerja buat dengan manusia, bermuamalat dengan manusia pada zahir, sedangkan hati tetap kemas dengan Allah, syuhudkan Allah Subhanahu wa taala. Tak berubah-ubah. Katanya Imam Ghazali rahimahullahu taala, orang yang sebenar yakin pada Allah, yakin sebenar pada hari akhirat, zahir saja suka, zahir saja melahirkan suka dan gembira, sedangkan dalam hati adalah menangis. Ingatkan Allah, pandang pada Allah, ingat pada hari akhirat, ingat pada alam kelik pada akhirat sana, bimbang-bimbang takut tak lepas kesalahan dengan Allah, maka hati menangis. Hati duk menangis, wala zahirnya gembira, wala zahirnya nampak suka, wala zahir nampak suka, tapi hati menangis. Itulah orang arif billah. Hati duk teriak semua. Makna menangis dalam hati orang panggil. Takut dalam hati duk takut semua. Duduk bimbang semua, takut jatuh pada kesalahan dengan Allah, takut jadi salah. Hati sentiasa menangis walaupun luarnya nampak suka dan gembira pun. Itu orang ahlillah, ahlillah. Jadi katanya, kata seorang arif, telah dikata orang bagiku. Ini cerita daripada seorang arif billah. Dia kata, telah dikata orang bagiku dalam antara jaga dan tidur. Dalam keadaan dianya jaga, antara jaga dan tidur. Nak kata jaga benar tak, nak kata tidur jenera sangat pun tak. Bahkan datang ketika orang panggil tengah-tengah, tengah-tengah nak jenera tapi tak jenera lagi. Kalau cakap pai kampung, dia panggil nak seling. Nak seling kata kampung. Nak apa? Apa lagi cakap pai kampung Kelantan, arik-arik. Duk arik-arik. Nak jenera gitu. Datanglah orang berkata baginya. Dia bunyi orang kata ke dia. Maknanya mudah-mudah reti gak, supaya berkata dalam mimpi lah. Supaya berkata di dalam mimpi. Orang kecek ke dia di dalam masa dia tidur. Sangat dak juga, tapi kedatangannya supaya mimpi, supaya mimpi. Mimpi orang berjuruh, mimpi molek, mimpi benar, mimpi betul. Tak supaya kita ni mimpi kadang-kadang tak, tu dia benda lain. Dia kata, telah dikata orang bagiku dalam antara jaga dan tidur. Apanya kata orang tu? Orang yang kata ke dia semasa dia duduk dalam mimpi tu. Katanya kata orang, jangan engkau zahirkan hajat bagi lain daripada aku. Mana aku sini ni adalah Allah. Makna mimpi orang panggil ilham. Datang ilham dalam mimpi itu, ilham daripada Allah. Gitu. Mana orang situ dia tak nampak rupa, tak ada bentuk orang dalam mimpi itu, tapi sebagai orang bercakap pada dia, sebagai orang tu berkata kepadanya. Jadi bentuk orang panggil macam ilham. Ini ilham ni, datang ilham daripada Allah. Katanya
Katanya orang tu. Jangan engkau zahirkan hajat bagi lain daripada aku. Mana kata jangan duk royak, jangan duk minta supaya dapat hajat kita daripada orang lain. Jangan kita merasakan yang orang lain dapat menyempurnakan hajat kita. Jangan berasa kata orang lain dapat menyempurnakan hajat kita. Hajat kita ni boleh dapat daripada orang lain selain daripada Allah. Tak berasa orang tu boleh beri, orang ni boleh beri. Jangan. Gitu. Jangan pandang kepada yang lain yang dapati hajat kita mencapai. Itu maknanya. Dan telah kuhukumkan bagi diriku. Kata perkataan tu. Tak habis lagi. Silap baca tu. Maka adalah atasmu itu dengan sejahat-jahat ada bagimu. Jadi kalau kitanya muzahirkan hajat kita daripada orang lain, arti telah kita ni melakukan suatu sikap jahat adab dengan Allah Ta'ala. Jadi jahat adab daripada kita terhadap Allah. Duk minta dengan orang lain. Itu bendanya. Dan sonya telah ku cuba engkau dengan hajat. Jadi hajat yang mengenai ke atas kamu tu, itu cubaan daripadaku. Maknanya hajat yang kita merasai sangat-sangat berajak tu, merasai sangat-sangatnya berajak tu, itu merupakan dugaan daripada Allah. Itu dia. Itulah hak kita ngaji dah lepas hari tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita sangat-sangat berajak ni supaya hati kita kembali kepada Allah, memohonkan hajat kita kepada Allah dan menzahirkan tadarru' kepada Allah Ta'ala. Itu kehendak Tuhannya supaya kita zahirkan tadarru' kita, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti Allah Ta'ala menjadikan kita ni berlaku wujud sesuatu hajat, ini merupakan suatu jalan yang Allah Ta'ala jadi pada kita supaya kita kembali kepadanya, memohonkan kepada Allah kepada dapati kesempurnaan hajat itu. Itu kehendak daripada Allah, supaya hati kita tunduk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Tuhan buatnya dengan hajat tu. Tuhan buat kita ni dalam keadaan sangat berhajat tu, dan dia hajat yang terjadi wujud pada kita ini daripada Allah, supaya kita kembalilah kepada Allah bagi dimakbulkan atau ditunaikan hajat yang telah kita amat-amat menghendaki. Itu maknanya. Dan telah kuhukumkan bagi diriku. Tu katanya Allah dalam ilham tu. Dan telah kuhukumkan bagi diriku dengan kaya. Tu dia. Tuhan hukum diri dia adalah kaya. Dia yang kaya. Huwal ghaniyyu. Tuhanlah yang ghani, yang kaya. Jadi Allah Ta'ala hukumkan diri dia kaya. Memang dia kaya, Allah. Kenapakah Allah Ta'ala hukumkan zahirkan dirinya kaya? Supaya terkejut engkau, daripada hajat kepadaku.
Supaya hajat kamu tu terkejut kepada Allah. Makna kata tumpu kepada Allah, hadap kepada Allah Ta'ala semata-mata. Gitu bendanya. Tumpukan harapan sepenuh-penuhnya kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud. Dan tadarru' engkau, tu. Dan tadarru' engkau dengan dia, dengan hajat tu bagiku. Tu dia, supaya engkau tadarru' dengan hajatmu tu kepada Allah. Apa dia tadarru'? Yakni merendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, mengakui kita adalah lemah, segala-gala makhluk adalah lemah. Tak ada siapa yang boleh menyempurnakan hajat kita selain daripada-Mu ya Allah. Itu maksud tadarru'. Tadarru'. Biar hati sentiasa sampai pandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal engkau. Tu kanduk Tuhannya, kanduk Allah Ta'ala kepada kita. Begitulah dengan hajat kita ni kepada Allah. Dan tawakal engkau dalamnya, dalam hajat tu atasku. Tawakal semata-mata kita berserah kepada Allah Ta'ala lah, bagi mendapati hajat. Itu benda. Begitulah daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya benar-benar kita menzahirkan ubudiyah, kehambaan diri bagi Allah. Maka jikalau engkau sampaikan akan dia, akan hajatmu tu padaku, tu. Maka jika engkau sampaikan akan dia, akan hajatmu padaku. Jadi bila kita sampaikan hajat kita ni kepada Allah, memohon kepada Allah, nascaya ku sampaikan akan dia, akan hajatmu, sampai-sampai dengan kayaku. Tu benda situ. Nak sampai situlah. Biar berasa zuk kita tu ada dengan Allah Ta'ala, serah tu ada dalam kecek dia tu. Benar-benar faham dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni sebaliknya pula ni. Dan jikalau engkau sampaikan, mana kata meminta, sampai mana minta, memohon tu. Dan jikalau engkau sampaikan, yakni pohonkan, meminta akan dia, akan hajatmu lain daripada aku, nascaya ku putuskan kepadamu kasih tolongku. Kata Tuhan, kalau meminta dengan yang lain, aku putuskan kasih tolonganku bagimu. Itu dia arti aku putuskan akan pertolonganku kepadamu, dan aku putuskan kasih sayangku bagimu, sebab mu ni sudah terhijab daripada memandangkan aku. Arti ini, mu ni berasa orang lain boleh menyempurnakan hajatmu. Oleh itu, arti kamu tidak lagi tidak ada lagi, maknanya faham, tak reti dengan keadaan akulah yang sebenar-benarnya memberikan hajat tu.
Oleh itu kalau mu ni minta dengan yang lain, tentulah menjadi putuslah hubungan kasih sayang dan pertolongan Allah kepada kita. Ini kerana telah kita buat syirik dengan Allah. Ada meminta pertolongan secara minta sebagai zahir saja, sebagai ikhtiar atau sebagai kita panggil perantaraan, ini tidak salah, kata hikam tidak salah. Begitulah juga berkata Syekh syarah bagi hikam Arab sana, kata Syekh Abdullah Hijazi, ulama Mesir yang telah buat syarahan di atas hikam Ibnu Athaillah. Dia kata minta tolong dengan manusia sebagai pandang hanya satu wasilah atau perantaraan, sedangkan hati kita tetap dengan Allah, maka ini tidak sesuatu yang salah. Memanglah Tuhan telah menjadikan akan perbuatan zahir daripada manusia itu sebagai suatu sebab. Oleh itu kita dengan manusia ikhtiar usaha sebagai melakukan zahid perantaraan atau zahid usaha dan kerja sahaja, sedangkan hati kita tak berubah, tetap bergantung kepada pertolongan Allah, tetap mengharapkan kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu bendanya. Dengan jauh engkau, jadi jauh. Dengan jauh engkau daripada aku. Jadi artinya jadilah kita ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yastati' an yarfa'a hajatan an nafsihi. Man lam yastati' an yarfa'a hajatan an nafsihi, fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Man lam yastati' an yarfa'a hajatan an nafsihi, fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Barang siapa tiada kuasa mengangkatkan hajat daripada dirinya. Jadi manusia maknanya, jadi maksudnya manusia tidak dapat mengangkatkan hajat daripada dirinya. Mana kata hajat pada diri kita, kita sendiri nak mendapati tak dapat. Kita sendiri tak dapat nak menghasilkan hajat kita sendiri. Kalau Tuhan tak tolong, maknanya kalau Tuhan tak beri, kita tak dapat menghasilkan akan hajat kita sendiri. Kita tak dapati capai akan hajat kita sendiri jika tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Maka betapa kuasa bahawa adalah ia dirinya. Maka betapa kuasa, mana bagaimanakah dia kuasa bahawa ada ia dirinya, ia diri seorang tu. Maka betapa kuasa bahawa ada ia dirinya mengangkatkan bagi hajat daripada yang lain. Daripada nya dirinya. Nya dirinya. Arti kalau orang makhluk Allah, dia tak kuasa nak dapati hajat diri dia sendiri.
Lagu mana pula dia nak angkat hajat orang lain? Dia pun nak Tuhan beri juga. Salah kita sakit. Kalau Tuhan tak beri siap, tak siap. Malah mana doktor nak menyiapkan? Doktor menyiap pun kerana Tuhan kehendak dah. Gitu. Jadi kalau kita tak dapat nak sepenuhkan hajat kita sendiri tanpa izin Allah, bagaimana pula kita nak mengangkat atau menyempurnakan akan hajat orang lain? Orang lain tak boleh buat apa juga. Supaya kita dengan dia sama je. Sama-sama 5 kali 2 belakang 10. Gitu. Tapi dia tolong usaha sekiranya dapat kejayaan, itu izin Allah dan kehendaknya Allah. Itu saja. Ikhtiar usaha sememangnya. Tetapi bagaimanapun dapat hasil hajat kita, kejayaan, tertolaknya bala adalah dengan kemurahan Allah dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Situ noknya. Maka lagi maka barang siapa ada ia lemah, maka barang siapa ada ia lemah daripada mengambil manfaat, maka barang siapa ada ia lemah daripada mengambil manfaat dan menolakkan mudarat daripada dirinya, maka iaitu daripada yang lainnya, lain pada diri dia, terlebih lemah pula juga. Juga arti kalau kita lemah nak dapat manfaat sendiri tak dapat, nak tolak mudarat sendiri tidak boleh. Jadi kalau kita lemah nak pelepah atas diri kita sendiri tak dapat, bagaimanakah kita nak pelepahkan mudarat daripada orang lain? Bagaimana pula kita nak mencapaikan hajat pada orang lain sedangkan kita sendiri pun tak dapat nak dapatkan hajat kalau tidak dengan pertolongan daripada Allah. Oleh itu dapat hajat, tolak mudarat, hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna segala-galanya. Ini adalah pengajian kita, adalah menuju ke arah sebenar-benar bawakan hati kita kepada memandang sebenar, klik pada hakikat sebenar, yang sebenar-benarnya Allah juga yang memberi hajat kita, makbulkan hajat kita Allah Ta'ala sendiri, dan menolakkan mudarat yang telah kita rasakan kesusahannya. Allah Ta'ala semata-mata kembalikan pada yang satu, yakni Allah. Maka barang siapa tiada kuasa mengangkatkan yang turun pada dirinya daripada bala tu, maka barang siapa tiada kuasa mengangkatkan yang turun. Apa yang turun? Yang menimpa daripada bala, kesusahan daripada dirinya. Jadi pada diri kita, kita nak tolak, nak angkat yang telah turun ke atas kita, tak boleh. Maka betapa kuasa mengangkat akan dia, akan yang turun daripada yang lainnya, daripada jenisnya, daripada jenis kita sendiri. Apa arti? Jenis sama-sama makhluk, sejenis kita dengan dia, sama-sama jadi hamba Allah. Jenis yang sama, yakni kita pun hamba Allah, dia juga hamba Allah. Dia juga lemah, kita pun lemah. Oleh itu, kalau dia tak dapat memberi apa manfaat pada kita, pada dia sendiri, tentulah pada kita lebih-lebih lagi. Bagaimanapun usaha kerja itu adalah perkara yang zahir sahaja. Hakikatnya kita kembalikan sebenar apa yang kita pegang dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala sendirilah yang mendatangkan manfaat dan yang menolakkan mudarat.
Jangan kita ubah tentang betul-betul i'tiqad dan tauhid kita yang sahih. Dan setengah daripada muhalun, dan setengah daripada yang mustahil, dan setengah daripada muhal, mana yang mustahil, setengah daripada benda mustahil, mana benda tak akan mungkin berlaku, tak jadi, mustahil. Ta'luqmu dalam hajatmu, makna bergantungmu. Ni benda mustahil ni. Ta'luqmu makna bergantungmu dalam hajatmu pada orang yang berkehendak seumpama engkau, seumpama kamu juga. Di kamu gantung hajatmu kepada orang yang sama-sama sepamu juga, sama-sama dhaif. Maka nak dapat ke hajat kepada bergantung kepada orang yang lemah seperti kita juga, nah secara dapat tu adalah mustahil. Mustahil dapatnya, tak dapat, tentu tak dapat, mustahil dapat. Ini benda yang mustahil. Orang yang lemah semacam kita juga, kita pun lemah, dia pun lemah. Maka bila begitu, yang lemah tak dapat memberi apa pun kepada kita. Itu dia. Maka jangan engkau minta, maka jangan engkau minta tolong melainkan kepada Tuhan yang ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dia. Kembalikan ke situ. Maka jangan engkau minta tolong melainkan minta tolong kepada Tuhan yang ni'mal maula wa ni'man nasiru. Arti ni'mal maula, Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebaik-baik menjadi tuan kepada kita. Ni'mal maula, yang Tuhan yang sebaik-baik adalah tuan kepada kita. Wa ni'man nasiru, dan Allah Ta'ala juga yang sebaik-baiknya memberi pertolongan, yang menolong. Wa ni'man nasiru, yakni Allah lah sebaik-baik yang menolong, bukan yang lain. Tu. Dan kata setengah mereka itu orang yang tasawuf. Barang siapa, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun Nafis, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
bermula yang pertama daripada dua isim. Situ dah. Bermula yang pertama daripada dua isim, dua ismun, yakni nama bagi Allah. Sekarang kita masih dalam mengaji tentang tauhidul asma ataupun wahdatul asma. Syuhud kepada itu dia, mentauhidkan kepada ismu musammal ismi, yakni kita mentauhidkan Allah di dalam syuhudkan bagi segala nama-namanya. Sekarang antara nama-nama asma'ullah, dua nama di sini. Dia kata bermula yang pertama daripada dua ismun, dua nama bagi Allah, seperti isimnya, seperti namanya jami'un. Jadi antara nama-nama Allah al-asma'ul husna ada namanya jami'un, jami'. Jadi apa maknanya, apakah maksudnya yang terkandung dalam syuhudkan nama Allah yang jami'? Tak kala kita syuhud nama Allah yang jami'un, ada mengandungi makna dan maksud. Apa dia? Ni artinya, arti yang jami', yang menghimpunkan, yaitu yang menghimpunkan, maksudnya yang menghimpunkan bagi sekaliannya mazhar ini. Yani Allah Ta'ala menghimpunkan segala mazhar. Apa mazhar? Mazhar bahasa kita, yakni mazharun ismul makan. Kata nahu, makna kita lihat kepada makhluk Allah, maka kita syuhud akan Allah Ta'ala itu zahir di hati kita. Tak kala kita pandai kepada makhluk Allah, kita ingat kepada Allah lah yang menzahirkan, Allah Ta'ala lah yang menjadikan, Allah Ta'ala lah yang menzahirkan segala-galanya ini. Alam langit bumi, kita makhluk manusia, segala tumbuh-tumbuhan, segala apa yang ada di muka bumi, semuanya tunjuk kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, binatang, langit bumi, segala tumbuh-tumbuhan, segala burung beriak, semua sekali gak adalah tunjuk kepada pengertian di hati kita, kepahaman di hati kita. Segala-gala ini adalah menzahirkan kepada adanya pencipta segala-gala ini dan pentadbir kepada segala-gala ini. Bukan kelis saja, bukan celak mata saja pada benda-benda itu, bahkan benda ini sebagai penyampai kepada tahqiqkan kepada wujudullah, Tuhan yang menjadikan dia, mentadbirkan dia, memerintah segala-galanya. Klik pada hati kita ni, pandang syuhud pada Allah. Ketika mata kita memandang akan segala apa yang yang ada, segala yang ada merupakan sebagai mazhar, kata dia, tempat zahir, tempat nyata, tempat tertunjuk ke arah kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa-apa saja. Yakin sebenar kita pada Allah. Itu benarnya. Pandang secara zuk dan mesra. Bukan pandai saja, tapi pandai dengan sera. Pandai dengan ada rasa manis di hati kita. Mari kasih besar sayang kepada Allah Ta'ala. Itu dia benda. Yaitu jami' atau mazhar tadi itu, menghimpunkan mazhar syuhudul kasrati fil wahdati. Syuhudul kasrati fil wahdah. Ini istilah dalam ilmu hakikat. Syuhudul wahdati syuhudul kasrati fil wahdah. Apa dia makna? Yakni itu tafsirnya. Yakni dipandai ya banyak. Apa yang banyak? Yakni segala alam ini. Tu. Yakni dipandai yang banyak. Yakni kita tilik pada alam semua ni. Pada ya satu. Segala alam yang banyak ni daripada ya satu. Mana kata segala alam yang banyak ni daripada Tuhan Yesa. Mana wujud segala alam ni mari dari mana? Mari daripada Allah yang menjadikan Allah yang satu. Pandai dengan zuk tu, pandai dengan sera. Dengan rasa ada sera kepada Allah Ta'ala tu. Bukan pandai dengan kering. Pandai dengan kering tu pandai semua-semua. Orang tak tahu dia pandai kering gitu je. Kita kena pandai dengan hati yang basah, dengan hati yang punya hidup. Gitu. Yakni ada rasa sera dan zuk. Arti kita pandai segala yang banyak ni mari daripada Tuhan yang satu. Makna kata Allah lah yang menzahirkan daripada tidak ada kepada ada. Hatta kita sendiri inilah. Langit bumi jauh daripada kita. Bukit bukau jauh daripada kita. Yang lebih dekat kita pandang kita sendiri ni. Daripada mana? Daripada Allah. Gitu. Lepas tu kena kelik pula ke dia. Gitu. Kelik ke dia. Kelik ke dia mana? Bukan kelik dengan mati lagi, tak lagi. Kelik ke dia. Apa ke dia? Ingat dialah yang mentadbir ke atas kita ni. Dialah yang mengatur hal ehwal kita ni. Dialah punca kepada kita segala-gala. Hidup kita, rezeki kita, sihat kita, senang kita, susah kita ada daripada Allah Ta'ala. Kita jangan berasa asing kita dengan Allah. Jangan sera kita ni boleh bercerai daripada Allah. Bahkan hati tak bercerai daripada Allah. Macam mana? Tak bercerai. Hati sentiasa berhubung rapat antara kita dengan Allah. Hubung ke mana? Yakni dialah yang menghendaki atas kita segala-galanya. Yang mengatur hal ehwal kita. Yang menggerak-geri akan diri kita. Yang mendatangkan segala hajat kita. Itu maknanya. Kena klik ke yang so. Suhudul wahdah. Suhudul kasrah. Fil wahdah. Yakni pandai yang banyak pada yang satu. Muraknya bercebuh murak. Muraknya maksudnya sekalian alam ini daripada zatullah
Ya satu jua, tiada daripada yang lainnya. Situ benarnya. Dan yang kedua, daripada dua isim itu, seperti isimnya, namanya mani'un. Makna yang kedua mani'. Mani'un ini juga daripada asmaul husna. Ismun min asma'illah al-husna. Mani' artinya arti mani' ia menegohkan dengan zatnya zat Allah itu. Ia menegohkan dengan zatnya zat Allah itu bagi segala mazharnya, iaitu zahir ia mazhar, iaitu segala mazhar, zahir ia daripada yang lainnya nya Allah, nya Allah. Makna yang kedua ni mani'. Mana kata mani' menegah. Maksud menegah, Allah Ta'ala-nya tegah. Jangan kita pandai kepada yang lain. Asal kita daripada yang Allah Ta'ala menjadikan. Maka jangan kita pandai daripada yang lain menjadikan. Jangan kita pandai yang lain mengadakan. Jangan. Sekak. Mani' zat Tuhan sekak kita, iaitu dengan bahawa jangan kita suhud kepada yang lain, jangan kita pandai kepada yang lain, jangan kita merasakan langsung yang lain yang mewujudkan kita. Tuhan sekak jangan suhud pada yang lain, suhud ke dia, kembali pada dia. Ala ilallah tasirul umur. Ala ilallah, ingat, jaga-jaga. Ilallah, pada Allah tasirul umur, kembali segala perkara. Klik tu saja. Minallah wa billah wa ilallah. Minallah wa billah wa ilallah. Minallah kita datang, wa billah kita berada dengan Allah, wa ilallah dan kita kembali juga kepada Allah. Billah arti adanya kita, Allah lah yang mengadakan, Allah lah yang mentadbirkan, Allah Ta'ala jua lah yang mengatur ke atas kita. Apa jua daripada Allah. Kemudian wa ilallah kita kembali kepadanya Allah. Situ benda ni. Maka di sini mani' arti Allah Ta'ala menyekat kita, jangan pandang kepada yang lain. Jangan pandang. Itu maknanya mani'. Bermula muraknya itu, kandaknya. Bermula muraknya, murak kata zahir ia, daripada yang lain. Mana Allah Ta'ala menegah zahir ia zatullah daripada yang lainnya. Ia mazhar, iaitu zahir ia mazhar daripada yang lainnya. Jadi arti kita faham dah, Allah Ta'ala menyekak kita daripada kita suhudkan yang lain. Bermula muraknya itu, murak kerana kehendak kata zahirnya mazhar, Tuhan tegah daripada zahir ke mazhar daripada yang lain. Bermula muraknya itu daripada zatullah. Ni nak royaknya. Daripada zatullah jua, daripada zatullah Ta'ala jua, terbitnya segala mazhar. Sekalian alam ni. Sekalian alam jadi badal baginya, domennya.
Jua terbitnya sekalian alam. Arti terbit sekalian alam daripadanya zatullah. Dengan makna kata diri Allah lah yang telah menjadikan, menzahirkan segala alam ini. Dengan sifat kudratnya. Yakni bermula muraknya itu daripada zatullah, daripada diri Allah jua terbitnya sekalian alam ini. Tiada daripada lainnya Allah. Arti alam ini tidak terbit daripada yang lain. Tak datang daripada zat yang lain. Bahkan sekalian alam ini datang daripada zatullah. Yaitu syuhudul wahdati fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah, yakni pandai ya satu Allah pada yang banyak, mana dalam yang banyak, yakni makhluk. Jadi kita pandang Allah di dalam yang satu. Kita pandangkan Allah yang satu di dalam makhluk yang banyak. Gitu. Arti kita pandang pada segala makhluk Allah, maka nyatalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya Allah yang satu dari kita pandang makhluknya yang banyak. Yakni pandang yang satu, yakni Allah pada yang banyak, artinya arti yang banyak, yakni makhluk lah. Jadi pandai yang satu pada yang banyak. Artinya, itu tafsir dia. Artinya daripada zat Allah Ta'ala jua terbitnya sekalian alam ini. Jadi kat mana-mana pun jami' dan mani'. Jami' menghimpunkan syuhud, kita menghimpunkan pandangan syuhud, semua perkara adalah kembali pada Allah. Itu jami', menghimpun segala perkara kembali kepada Allah. Mani' Allah Ta'ala yang menyekatkan kita daripada pandang kepada yang lain, dengan bahawa yang lain semata-mata tidak dapat wujud jika tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya wujud segala yang lain-lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu. Hati kita tidak kejap, mana kejap, tak jadi longgar dah, tak jadi orang panggil syak dah tentang hakikat sebenar. Cuma ada mesra atau tak mesra. Naknya kita pandang hakikat ini secara mesra di hati kita, biar dapat zuk, biar dapat ada rasa manis kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yakin sebenar kita pada Allah, biar kita dapati akan rasa. Sebagaimana kata Durun Nafis, man lam yazuk lam yadri, man lam yazuk lam yadri. Siapa-siapa yang tidak punya rasa, memang dia tak tahu. Kalau tahu betul dengan Allah, dia ada rasa, ada zuk. Man lam yazuk lam yadri. Siapa-siapa tak ada rasa, dia tak tahulah tu. Maka adalah hasilnya, adalah dilalah dua isim itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah. Ini ringkasnya. Hasil mana kata ringkasnya. Maka adalah hasilnya, yakni ringkasnya, adalah dilalah, yakni penunjuk dua isim itu jami' dan mani'. Maksud jami', maksud mani', secara ringkasnya apa dia?
terhimpun sekalian alam ini kepada Allah. So, itu bahagian jami'. Itu bahagian jami'. Terhimpun sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala. Satu. Dan tertegah daripada lainnya. Tertegah daripada yang lainnya. Mana kata tertegah wujud daripada yang lain. Tertegahnya ada sekalian ini, tertegah daripada yang lain. Itu makna yang kedua. Makna mani', makna jami', menghimpun segala alam kepada Allah. Yang kedua mani', menegah kita pandang wujud alam kepada yang lain. Itu maknanya. Hasilnya kepada Allah jualah. Kepada Allah Ta'ala jualah semata-mata. So je. Itu. Yakni tafsir lagi. Yakni permulaan. Yakni permulaan daripada Allah Ta'ala jua. Mula daripada Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan kesudahannya alam ini. Arti alam ini permulaan daripada Allah, kesudahannya pun kepada Allah. Itu makna kata permulaan alam ini daripada Allah dan kesudahannya pun kembali kepada Allah Ta'ala jua. Seperti firman Allah Ta'ala, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Artinya, dan bagi Allah Ta'ala jua permulaan segala pekerjaan, dan kepada Allah dikembali mereka itu. Setelah itu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Allahumma anfa'na wa zidna Allahumma ja'alna Allahumma ighfir lana warhamhum kama ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا هب لنا مسيئا لمحسننا وهب لنا الكل بوجهك الكريم. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة وسلام